Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam chapter 2, tetapi sambungan daripada slide 1 tadi, iaitu masih dalam speed control of DC motor. Okay, speed control method of DC separately excited motors ni, kalau kita lihat di sini, boleh kita bahagikan kepada 3 jenis kontrol ya. Yang pertama ialah dengan menambahkan perintang ya, adding resistance. Yang keduanya kita boleh adjusting armature voltage. Dan yang ketiganya kita boleh adjust dia punya field voltage. Ya, kita nak lihat dahulu apa yang akan berlaku apabila kita mengawal kelajuan ya dengan menambahkan perintang. Okey. Di sini kita tunjukkan apa yang kita perlukan untuk kaedah yang pertama ni, iaitu adding an armature resistance, di mana kita lihat R8 kita sambungkan sesiri dengan armature ya. Dan kita akan lihat ya perubahan ya nilai bagi R8 ni, sekiranya kita ubah nilai R8, kita akan dapati sekiranya R8 tersebut nilai dia kecil ya, maka kelajuan kita lambat berubah ya, lambat menjadi perlahan. Tetapi sekiranya nilai nilai rintangan kita adalah besar ya, rintangan kita adalah tinggi, maka kita punya armature kita cepat mengalami perhentian. Kalau kita tengok ni pada nilai daya kilas yang sama, bagi nilai daya kilas yang sama, itu torque yang sama, tetapi nilai R berubah, kita dapati sekiranya tiada langsung nilai perintang R8 tersebut, ia adalah pada poin 1. Kemudian sekiranya kita tambah lagi nilai perintang R8 tersebut, nilai R8 dia akan berada pada titik 2, seterusnya dia akan berada pada titik 3, dan yang terakhir dia akan berada pada titik 4. Sekiranya kita menganggap ya medan voltan medan dan angker dalam keadaan tetap ya, seperti yang saya katakan tadi pada poin 1, no external resistance is in the armature circuit. Jadi pada R8 ni kita boleh anggapkan rintangan yang kita tambah tu menyebabkan kelajuan beroperasi pada kelajuan omega 2 ya. Omega 2 kita lihat di sini pada point 2 ya. Seterusnya, jika kita terus menambahkan nilai perintang kita sampai kepada pertambahan yang besar sekali, maka kita dapati pada keadaan yang tertentu, pada nilai torque yang tertentu, kelajuan kita akan berhenti. Ya, speed of the motor equals to 0 pada keadaan ini, iaitu pada point 4. Dan operasi bagi sistem pemacu kita ya pada keadaan titik 4 tersebut kita panggilkan dalam keadaan holding ya, holding. Ini adalah operasi yang common sahaja ya, yang dalam kita mengendalikan motor, di mana under electrical holding condition in application such as robotic and actuation ya, dia holding. Contohnya kalau kita nak gerakkan tangan robot ke atas, maka dia akan hold ke atas tu. Jadi sebab tu kita ada kawalan ya untuk memberhentikan keadaan tersebut ya. Itu pada titik 4. Kita juga boleh melihat ya di sini ada formula-formula ya yang berkaitan untuk menunjukkan bahawa dengan kita menambahkan nilai perintang ya, kita akan mendapat kelajuan, di mana kelajuan omega kita itu kita anggapkan pada omega 2 equals to V1 per K flux minus
RA tambah RX1, ya, bahagi dengan dalam bracket K flux kuasa 2 darabkan keseluruhan ni dengan TD, ya. Bahagian yang di sebelah kiri kanan tu dengan TD dia akan sama dengan omega naught tolak delta omega 2. Ya, ini secara umum, formula secara umum. Seterusnya kita akan melihat kaedah kawalan kita yang kedua, iaitu dengan adjust the armature voltage. Ini tujuan kita supaya kelajuan kita boleh kita kawal, ya. Jadi apakah kaedah yang akan kita lakukan untuk mengadjust ataupun mengubah suai nilai armature voltage? Jadi kalau kita lihat daripada rajah di sini, ya, apa yang berubah ialah kita merubahkan nilai voltan bekalan di sini, ya, iaitu VT. VT itu stand for voltan terminal, ya, ataupun terminal voltage. Ataupun juga kita boleh katakan sebagai voltan bekalan, ya. Punca voltan kita iaitu an adjustable voltage source. Jadi kaedah ini adalah mempunyai kecekapan yang tinggi dan stabil dan mudah untuk kita implementkan dia dalam kawalan motor. Jadi apabila voltan bagi armature kita berkurang, jadi kelajuan kita pada satu ketika dia akan mencapai kelajuan V0. Ya, kelajuan tanpa beban kita okey, rajah di sini menunjukkan apa yang berlaku, ya. Sekiranya kita menukar nilai voltan armature kita. Ya, apa jadi pada kelajuan? Jadi di sini kita dapati pada titik T2, TD, ya, TD iaitu di mana kita dapati terdapat 4 poin di sini, ya. V1, V2, V3 dan V4. Di mana V4 adalah lebih kecil daripada V3, V3 lebih kecil daripada V2, V2 lebih kecil daripada V1. Ya. Kita kena anggapkan pada keadaan ini voltan bagi medan tidak berubah. Ya, kita hanya mengubah nilai voltan angkir saja ataupun voltan armature. Dan kita dapati pada satu ketika, ya, akan berlaku keadaan di mana armature voltage ni akan kita kurangkan sehingga kelajuan dia adalah bersamaan dengan omega naught, ya, omega naught. Jadi persamaan bagi kita lihat pada satu keadaan yang kita panggil sebagai electric holding tadi ialah pada titik 4. Jadi kelajuan pada titik 4 equals to V4, ya, over K flux minus RD, ya, over dalam bracket K flux squared yang perlu kita darabkan dengan TD equals to 0. Jadi sebenarnya pada ketika ini V4 equals to RD per K flux TD, ya. Kita lihat pula kaedah kawalan, ya, bagi kaedah yang ketiga, ya. Bagi masih lagi pada motor DC, itu dengan kita mengubah suai nilai voltan medan. Jadi di sini kita nak tunjukkan dulu, ya, setup, ya, untuk kawalan kelajuan dengan mengubah nilai voltan medan, ya. Field voltage, ya, bahasa Inggerisnya kata field voltage. Di manakah field voltage? Awak boleh nampak di situ VF, ya. VF kita tengok ada anak panah, kan? Maksudnya hanya voltan medan sahaja yang diubah, ya. Field voltage sahaja yang akan berubah. Sementara voltan terminal iaitu voltan yang dibekalkan kepada bahagian armature dalam keadaan tetap, ya. Kita tetapkan dia.
Jadi ini bermakna apabila kita mengurangkan nilai voltan medan, ya, field voltage tersebut, arus voltage juga akan berkurang dan seterusnya flux juga akan turut berkurang. Jadi berdasarkan kepada equation 2.1 and 2.2 yang menunjukkan tahap pergantungan kawalan kelajuan motor bagi kaedah medan tadi, ya, di mana no load speed is inversely proportional to the flux. Jadi kita boleh lihat di sini kan, daripada kata-kata dia punya ayat di sini, ayat yang kat bawah pada sebelah kiri tersebut menunjukkan bahawa kelajuan berkadar songsang dengan voltan medan. Kita boleh lihat pada rajah berikut di mana kita kenakan, ya, liter kita tadi, iaitu liter yang kita lihat pada muka surat yang sebelum ni, ya, di mana nilai voltan VF1 kita ubah, ya, voltan VF tersebut kita ubah pada 3 keadaan. Semula pada keadaan pertama kita tengok VF1 di mana nilai VF1 lebih besar daripada VF2 dan VF2 lebih besar daripada VF3. Tetapi dengan mengubah kelajuan, mengubah nilai voltan medan, sebenarnya kita telah mengubah kelajuan, ya. Apabila flux bagi field kita kurangkan nilai dia, kelajuan tanpa beban kita iaitu W0, ya, W0 is increase, maksudnya dia bertambah. Di mana pertambahan ini adalah berkadar songsang dengan flux. Dan oleh itu kelajuan akan berkurang. Ya, kelajuan akan berkurang dan pada satu nilai, ya, secara umumnya kita ambil delta omega menunjukkan kadar pengurangan bagi kelajuan tersebut. Apabila kelajuan motor dikawal dengan mengubah nilai arus medan, kita sepatutnya melihat kepada 3 keadaan yang kita bincangkan di bawah ni, iaitu voltan medan mestilah tidak melebihi kepada nilai rating yang maksimum yang kita benarkan, ya, tak boleh melebihi. Yang keduanya, kita tahu bahawa DC motor ni dia sangat sensitif kepada perubahan nilai voltan medan. Jadi large reduction in field current may result in excessive speed. Jadi, kalau kita ubah sikit saja nilai voltan medan, ianya boleh menyebabkan perubahan yang besar kepada arus medan, ya, field current, dan boleh menyebabkan kelajuan tersebut menjadi sangat tinggi, ya, melebihi kepada kelajuan yang dibenarkan. Ya, kita tak mahu keadaan ini berlaku. Begitu juga yang ketiga, disebabkan oleh arus armature ni, dia berkadar songsang dengan field flux, ya, flux iaitu IA equals to TD per dengan K flux. Maksudnya bila IA bertambah, flux akan berkurang, ya. Jadi reducing the field result in an increase in the armature current, ya. Sebarang perubahan kepada field flux kita ni, pengurangan akan menyebabkan arus angkir menjadi sangat tinggi. Bila arus angkir ni sangat tinggi, tentulah kelajuan akan menjadi tinggi. Sebab
kelajuan bagi putaran adalah ditentukan oleh arus armature disebut. Ya? Arus armature yang tinggi yang dikenakan akan menyebabkan kelajuan bagi motor bertambah. Okey, kita nak lihat pula kaedah kawalan yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan kawalan secara tradisional, iaitu kawalan perintang dan juga kawalan voltan bekalan. Ya. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana bentuk kawalan sekiranya kita menggunakan solid state, ya, solid state control. Iaitu kita menggunakan thyristor sebagai controller kita, ya. Jadi solid state control ni is used for enhanced efficiency and for versatile operation of electric drive system. Ya, dia untuk menambahkan lagi kecekapan kepada motor kita. Dan dia punya operasi adalah versatile. Versatile ni macam-macam kita boleh buatlah kepada sistem pemacu elektrik kita. Ya. Dan kita juga tahu untuk DC machine, converter are often used in the armature circuit. Ya. Kita selalu menggunakan penukar, ya. Penukar dalam litar armature untuk mengawal voltan terminal, ya, voltan terminal. Jadi keadaan ini yang sama juga, ya. Keadaan yang sama juga boleh berlaku pada bahagian medan, ya. Tidak semestinya pada bahagian angkir saja, pada bahagian armature saja, tetapi ia juga boleh berlaku pada bahagian medan. Iaitu kita boleh menggunakan juga solid state control di sini. Okey.